Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam ini saya nak bawa satu tajuk berkenaan faslun fi alamatil khair. Satu fasal, satu bab pada menyatakan tentang perihal kebajikan. Masya Allah tuan-tuan, kita ni dalam hidup selalu buat kebaikan dan kebajikan. Tetapi dalam kita melakukan kebaikan dan kebajikan, ada perkara-perkara yang perlu kita berhati-hati. Disebutkan dalam pepatah fi'ta'an nissalamah wa fil ajalatin nadamah. Di dalam keberhatian itu selalunya mengandung penyesalan, dan sikap terburu-buru itu selalunya fi'ta'an nissalamah. Di antara dalam kita berhati-hati itu terdapat keselamatan, dan dalam sikap terburu-buru itu selalunya mengandung penyesalan. Jadi dalam kita melakukan kebaikan dan kebajikan, kita harus berhati-hati. Kadang-kadang Iblis tahulah kerja Iblis, dia memang tak suka ada adab ni buat satu kebajikan dan kebaikan. Ada je benda dia nak ganggu. Kalau dia tak ganggu melalui ucapan, dia akan goda kita melalui hati. Kadang-kadang hati kita berzikir, kadang-kadang mulut kita, lidah kita berzikir subhanallah, tapi hati kita tu timbul rasa riya, ujub, takabur, macam-macam lagi. Jadi benda untuk kita hilangkan rasa sifat-sifat mazmumah tadi adalah kita seiring ingat kita kepada Allah, lidah dan juga hati. Kalau kita istighfar tu, astagfirullah, nak panjang pun boleh, nak sederhana pun boleh, nak pendek pun boleh. Kalau panjang, kita baca istighfar sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ila akhir, sehingga habis. Kalau sederhana, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu sederhana. Kalau pendek, astagfirullah, astagfirullah. Itu lidah kita yang ucap. Kita kena seiring dengan hati kita. Kalau kita sebut kalimat astagfirullah, hati kita pun ucap, aku mohon ampun kepada Allah. Hati kita dengan lidah kita ni macam besi berani. Besi berani tak boleh nak, memang dekat. Iblis kalau kita hati kita lalai, dia akan goda hati. Kalau lidah kita tak banyak berzikir, tak banyak ingat kepada Allah, tak banyak berucap zikir kepada Allah, dia akan goda lidah kita. Kadang-kadang hati kita ingat Allah, hati kita ingat Allah, mohon ampun kepada Allah, lepas tu kita berzikir, maha suci Allah. Tapi lidah kita ni suka buat benda-benda, sebut benda-benda yang tak elok, benda-benda yang kotor, mengumpat, fitnah. Jadi seiring zikir kita tu subhanallah, hati kita pun sebut maha suci Allah. Ada juga orang yang ustaz, macam mana ustaz kalau kita zikir, kalau kita zikir laju, tak sempat saya nak terjemahkan kalimat zikir itu dalam hati saya. Zikirlah ibu pun, tapi hati kita jangan lalai. Kerana kalau kita ingat kepada Allah, kita sebut nama Allah melalui lisan, tidak. Kalau hati kita lalai, Iblis akan goda hati kita. Macam mana yang boleh goda? Dia akan tangkapkan rasa ujub, takjub, seolah kita ni yang hebat, orang lain tak hebat, seolah kita ini yang paling baik, orang lain tak baik. Itu ujub. Itu mainan syaitan. Hati-hati tuan-tuan. Dan kalau dia akan lahirkan rasa takabur, besar diri, kalau tak ada aku, tak tahu dah apa jadi. Itu takabur lah. Lepas tu ada rasa riak, kita rasa kita yang paling banyak solat sunat, orang lain cantik dia, tak banyak pun. Jadi hati kita kena seiring dengan lidah kita. Baik, malam ini satu fasal pada menyatakan tentang kebaikan. Ini wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah.
Siapa itu Sayyidina Ali? Sayyidina Ali ini sepupu Nabi dan juga menantu Nabi. Jadi kalau kita baca dalam mana-mana kitab, terdapat pesanan-pesanan Nabi kepada para sahabat ke, kepada menantu dia ke, kepada siapa-siapa pun, berarti Nabi wasiatkan juga kepada kita. Nabi dia wasiat kepada Sayyidina Ali, berarti Nabi wasiat kepada umat. Ada tak? Yang pertama, qala alaihi salatu wassalam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alamatus sabri husnus sarirati indallahi wa husnul khidmah. Di antara tanda-tanda kesabaran, insyaAllah saya rasa mungkin yang datang ke rumah Allah pada malam ini ada orang yang, kebanyakan orang yang sabar. Anda tahu kita ni kadang-kadang sifat bengis kita, panas-panas kita, yang tak boleh kita nak buat sifat marah-marah. Apa je benda tak kena. Kalau tak panas-panas kita dengan kawan-kawan, panas-panas kita dengan keluarga kita. Kadang-kadang isteri jatuhkan pinggan sikit je, panas-panas kita punya temperature naik. Jadi macam mana kita nak sabar? Memanglah orang kata sabar lah, aku dah tak boleh sabar lah. Memanglah kita boleh nasihatkan kawan-kawan kita yang mana tak ada kesabaran. Memang kita boleh meningkatkan sabar, tapi sabar yang macam mana? Jadi tanda-tanda orang yang bersabar, yang pertama, tanda orang yang bersabar iaitu bagus hatinya dan batin kepada Allah. Apabila dia tak rasa dia nak marah, dia cepat-cepat ingat pada Allah, dia cepat-cepat berzikir kepada Allah. Kita rasa nak marah, pada seseorang, bukan pada seseorang pun, dengan binatang kita marah. Kadang-kadang kucing curi makan kita pun, kita habis itu kita balik. Itu marah tu pasal tak ada rasa sabar. Jadi macam mana kita tanda orang yang bersabar ialah bagus hati dan batinnya. Kalau kita terasa marah, cepat-cepat kita ucap astagfirullah, astagfirullah. Kalau tak boleh juga, kita pergi ambil wudu. Sebab marah tu adalah api daripada syaitan. Syaitan tu bagi api kat kita. Jadi cara kita nak padam api ni ialah dengan air. Cara itu macam mana? Kita berwudu. Kalau tak boleh pula dengan cara tu, kalau kita marah dalam keadaan kita berdiri, kita duduk. Cepat-cepat kita duduk, istighfar. Itu tanda orang yang bersabar. Dan bagus khidmatnya. Seterusnya, tadi yang sabar. Seterusnya, ya Ali lil mu'minina thalathu alamatin. Wahai Ali, bagi orang-orang mukmin itu, bagi orang-orang yang beriman. Kita ni insyaAllah orang yang beriman. InsyaAllah orang yang beriman. Tiap-tiap orang yang beriman itu tentunya Islam, tapi belum tentu orang Islam itu beriman. Tiap-tiap orang yang beriman itu ada tiga tanda: bughudul mali wa bughudul nisa'i wa bughudul kalami fi a'radil nas. Wahai Ali, bagi orang yang beriman itu ada tiga tanda, iaitu benci akan harta yang tidak menolong untuk akhirat. Dia benci kepada harta banyak, tapi yang tidak boleh menolong kepada akhirat. Maksudnya apa? Kalau harta yang boleh menolong dia untuk akhirat, dia kena banyak bersedekah, kena banyak bantu masjid, kena bagi sumbangan dalam pembangunan masjid dan rumah-rumah anak yatim. Itu yang harta yang boleh menolong dekat akhirat. Dalam riwayat lain, Nabi SAW ada menyebut harta jugalah yang akan membawa seseorang itu ke dalam neraka, dan harta jugalah yang akan membawa seseorang itu ke dalam syurga. Yang ke dalam syurga itu dia banyak buat perkara-perkara jariah, amal jariah, seperti dia banyak bersedekah,
kalau kita ke masjid tu, tuan-tuan, puan-puan, kalau bawa duit tu janganlah masuk sikit. Masuk dalam tamu tu masuklah RM20, 100 ke. Tak dapat, tiap hari pun apa, seminggu sekali. Pasal apa? Pasal seminggu sekali saya ambil hari Jumaat. Hari Jumaat tu masuk RM50. Mana dia dah cover daripada hari Isnin sampai hari Jumaat. Mana hari Isnin tu tak payah lagi bayar sedekah. Boleh juga. Asalkan tu masuk duit dalam tabung. Ini pakai BMW, rumah banglo, pergi masjid Allah RM1 je. Orang Melayu kata tak hidup masing betul. Jadi kalau pergi rumah Allah, kalau kita rasa hati kita tu teringinlah sumbangkan, dermakan dalam tabung masjid. Jangan kira-kira berapa yang ada dalam poket kita keluarkan masuk itu. InsyaAllah Allah Ta'ala akan gandakan. Kalau Allah Ta'ala tak berikan dekat dunia, sekemampuannya pahala itu akan disimpan dalam akaun kita ke akhirat nanti. Kalau hari Jumaat tu kan, rasa dalam poket seluar kita ada RM10, tak apalah, keluarkan RM10, masukkan dalam baju, nanti pergi solat Jumaat, ada kampung berjalan, masukkan. Tak kisahlah berapa banyak pun. Itu tanda-tanda orang yang beriman, iaitu dia benci kepada harta yang tidak menolong untuk akhirat. Harta banyak tapi dia tak boleh buat apa-apa. Suruh bersedekah, dia tak bersedekah. Harta banyak, itulah yang tak menolong. Itu bukan sikap orang, bukan sifat orang mukmin. Yang kedua, wabung nisa'i, dan dia benci akan perempuan yang menjadi fitnah. Kalau boleh, yang ada bujang-bujang tu cepat-cepat kahwin, janganlah kapal-kapal, janganlah bercinta. Kalau bercinta ni pun dia tak boleh menolong kita pun. InsyaAllah kalau yang mana yang ada berumah tangga, InsyaAllah akan menjadi keluarga yang bahagia. Yang seterusnya, wabungul kalami fi a'radin nasi, dan benci perkara-perkara dalam hal kehormatan manusia. Dia tak nak ambil tahu hal orang. Kalau dia mengumpat orang lain, dia tak nak ambil tahu. Sekurang-kurangnya dia nasihatkan Muhammad ataupun siapa dia lah, jangan kita mengumpat orang lain. Itu adalah perkara yang tidak disukai dalam agama. Seterusnya, ya Ali lil aqili thalathu alamatin. Wahai Ali, bagi orang yang berakal itu ada 3 tanda. Manusia memang dikurniakan oleh Allah akal. Kalau manusia tak ada akal, manusia macam haiwan. Bila sebuah haiwan itu orang malam. Tapi kalau kita belajar dari ilmu mantik, ilmu bahasa Arab, memang akal ini itu juga pada manusia. Allah kurniakan akal supaya kita berfikir. Bagi orang yang berakal ada 3 tanda. Pertama, al-isti'anatu bid-dunya 'ala al-akhirah. Menggunakan dunia untuk manfaat dunia, untuk manfaat akhirat. Yang paling kita takut, dia gunakan akhirat untuk kepentingan dunia. Itu paling kita takut. Dia keluar fatwa yang macam-macam. Tujuan untuk apa? Untuk kepentingan dunia, untuk supaya menyemakkan. Itu bahaya tuan. Tapi dia gunakan dunia, kesenangan yang ada pada dunia untuk akhirat dia. Ada seorang guru saya bahawa dia ni setiap tahun memang banyak orang bagi zakat. Biasanya setahun sekali orang akan bagi zakat pada Tok Guru ni. Tok Guru ni dia buat satu saham pelaburan, investment pelaburan untuk akhirat. Dia beli tanah, tapi tanah tu dia tak duduk. Tanah tu dia wakafkan kepada anak-anak yatim, golongan-golongan masakin, golongan-golongan miskin. Jadi tanah yang ada tu dia bukan dapat rumah. Rumah dia pun sekadar cukup dia berlindung, tak buncung, tak masuk air. Tapi dia beli tanah, banyak tanah dia beli. Dan bila dia dengar kata memerlukan, anak yatim memerlukan pendapatan, dia infakkan
Itulah dia orang yang menggunakan dunia untuk manfaat akhirat. Banyak lagi lah. Macam dia beli ekor, dia infak dekat masjid, itu manfaat akhirat. Dia gunakan duit yang dia ada. Duit yang dia ada, dia beli ekor, infak pada masjid. Itu manfaat untuk akhirat. Selagi ekor itu tak rosak, selagi itu pahala 5 waktu mengalir kepada dia. Ambil contoh, kain sejadah. Kain sejadah, dia beli. Kata dia beli satu kain sejadah yang mahal untuk imam. Tentunya solat masjid ni hari-hari kalau tak ada imam, tentu ada orang yang imam. Solat jemaah tetap didirikan. Dia beli selagi sejadah imam tu tak rosak, tak hancur, selagi itu pahala 5 waktu solat orang yang berjemaah, tak kira orang mengalir dekat orang yang infakkan sejadah. Itulah dia manfaat akhirat. Dia beli kipas, dia buka 5 waktu, dia buka. Jadi 5 waktu itulah pahala 5 waktu yang orang datang solat itu mengalir kepada orang yang menginfakkan. Dan kita pula ada pula orang yang ustaz, saya dah infak pun lagi ustaz. Tengok masjid semua dah buka, masjid semua dah lengkap semua, saya apa lagi saya nak infak untuk masjid. Satu satu. Kalau boleh tiap-tiap orang boleh tak bayar bil api atau bil air untuk masjid? Dia fikir 2 kali. InsyaAllah saya akan cukup ustaz. Kalau dia boleh buat, Masya Allah. Berapa ramai orang yang menggunakan air dekat masjid itu, pahala itu sentiasa mengalir dekat orang yang mendermakan duit untuk bayar utility masjid, air ke ataupun bil listrik. Begitu juga orang yang menginfakkan apa-apa lah untuk kegunaan, untuk manfaat akhirat. Selagi benda itu tak rosak, selagi benda itu tak musnah, selagi itu pahala yang dapat. Sebab kita kalau bincang, contohnya kalau orang datang minta sumbangan, cik saya minta sumbangan untuk anak yatim, pembangunan sekolah anak yatim, kita pun fikir itu kadang-kadang, aku nak bagi ke tak nak bagi, aku nak bagi ke tak nak bagi. Jadi kalau aku bagi nanti duit itu disalurkan ke mana? Betul, dia punya pentadbiran anak yatim ni takut diselewengkan duit aku. Ada yang orang yang macam tu. Kalau kita dengar ada orang nak mau sumbangan untuk anak yatim, periksa dulu. Takut nanti kita harapkan pahala tu, apa yang kita sumbang dengan duit kita tu tak sampai. Banyak yang terjadi. Dia sumbangkan dekat satu yayasan, tiba-tiba duit tu diselewengkan. Jadi orang yang derma tu macam mana? Dia pun tak pahala. Ataupun seseorang hamba Allah dia sumbangkan duit itu kepada masjid. Dia nak duit ini gunakan untuk kebajikan masjid, tak kira apa-apa lah, tapi habiskan. Tapi kalau duit ni tak dihabiskan, jadi macam mana orang yang sumbang tu seolah pahala aku ni tak berjalan, aku tak dapat pahala lah, duit aku sumbang tapi tak dapat pahala. Jadi niat itu memang nak sumbangkan, tapi bila dah disumbangkan, duit tu kita kena buat untuk kebajikan, untuk apa-apa aktiviti di masjid. Itu orang yang berakal, ialah dia menggunakan dunia untuk manfaat akhirat. Kedua, wahtibarul jafai, dan menanggung kekasaran orang. Orang yang berakal ini, kalau dia berakal, kalau orang cakap kasar dengan dia, kalau orang buat sesuatu yang tak baik dengan dia gunakan akal, lebih aku tak payah bergaduh. Tiba-tiba salah faham, bergaduh, bertunggu macam budak-budak. Bila kita gunakan akal kita, tak apalah, biar mengalah. Dan seterusnya, sabar di atas segala kesusahan. Ini yang paling menarik sekali ni. Walil alimin thalasu alamatin. Bagi orang alim itu, alim ni maknanya apa? Alim ni maknanya orang yang berilmu. Tak kira lah kalau dia bukan ustaz pun, kalau dia
pakar ni biasanya urusan dunia. Kalau alim ni urusan akhirat. Jangan pula orang yang pandai tukang, orang yang pandai buat rumah, pandai sapu cat tu kita kata ni orang alim ni pasal ada ilmu cat rumah. Bukan, tu pakar. Alim ni urusan akhirat. Dia pandai dalam dia alim dalam ilmu akhirat, hukum hakam. Kalau bukan ustaz, jangan ingat ustaz ni kan alim. Saya rasa tuan-tuan pun alim juga. Kenapa? Tuan-tuan pun tahu, boleh membezakan yang mana najis, yang mana bukan najis. Oh, ini najis, ini bukan najis. Itu alim tu, pasal dia ada ilmu. Macam mana kita nak basuh najis mughalazah, macam mana kita nak basuh najis mukhaffafah, macam mana kita nak basuh najis mutawassithah. Dia pun bagi tahu kalau kita nak basuh najis mukhaffafah, najis yang ringan, biasanya najis anak-anak, bayi, kencing ke, buang air berak ke, macam mana kita nak basuh najis mukhaffafah, najisnya ringan. Anak kecil dia kencing dekat satu tempat, ada najis. Memang kita nampak najis tu, tapi macam mana cara kita nak basuh najis tu? Dia basuh lah. Kalau dia basuh dengan cara yang betul, dia dikira orang alim. Kalau orang tu dia bagi tahu kepada kita walaupun satu ayat, itu dinamakan orang alim. Oh, kau tak boleh buat cara begini, kau kena buat cara begini. Apakah hukum kalau kita dia betul lah. Dia pun bukan pandai, tapi dia tahu benda yang dah diajar oleh ustaz-ustaz yang lain. Itu dia kira orang alim. Apa istimewa bagi orang alim dia? Tanda dia ada tiga. Yang pertama, sidqul kalami. Dia percakapan dia benar. Dia tak pernah berdusta, dia tak pernah nipu. Ada kita pernah dengar orang alim nipu? Tak pernah dengar ada kita pernah orang dengar alim nipu, orang yang berilmu nipu. Tak, kita tak pernah dengar orang alim nipu. Tapi tak tahu kalau dia gembira pula Okey, wajtinabul harami, dan dia menjauhkan perkara-perkara yang haram. Orang alim ni dia akan jauhkan perkara-perkara yang haram. Wattawadhu, dan dia merendahkan diri. Kalau dia rasa dia ada ilmu, dia merendahkan dirinya. Itu orang alim. Kalau alim ni perkataan singular, mufrad. Kalau kata ramai dia ulama. Ulama tu maknanya golongan ulama. Alim ni dia daripada kata singular, daripada dia adalah plural daripada alim. Iaitu alim ni seorang yang alim. Kalau ulama, golongan alim. Itu beza kan? Jadi orang alim ni dia berkata benar dan menjauhkan perkara yang haram, dan dia merendahkan diri. Kalau kita rasa orang alim, kita rasa orang yang berilmu, kita merendahkan diri kita. Dan seterusnya, walittabi thalathu alamatin, bagi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, orang yang takut kepada Allah, yattaqil kadhiba wal khubsa, iaitu dia takut kepada perkara yang buruk dan dusta, dan dia takut berkawan dengan orang yang jahat, dan dia meninggalkan separuh yang halal kerana takut jatuh pada yang haram. Wallahu a'lam. Kita habislah pada pasal tentang tanda-tanda kebaikan. Baik, saya nak cuba habiskan tajuk saya pada bulan lepas tentang Fatihah. Kita ni solat, memang kita solat, tapi Fatihah kita kena jaga. Fatihah kita kena jaga. Kalau Fatihah kita salah baca, makna lain, tuan-tuan. Bahasa Arab ni dia bukan bahasa Melayu. Bahasa Melayu ni kita boleh faham tak? Cuba kau tanya orang Bangla kadang-kadang, dia faham tak? Kalau kita ni gunakan orang nak pergi mana, diorang nak pergi mana, diorang faham tak? Tak faham. Tapi dalam bahasa Arab, kalau kita salah sebut, makna jadi lain. Terutamanya dalam pembacaan, dalam solat kita. Okey, saya cuba nak selesaikan pasal
Baik, dalam sembahyang la tuqbalu sholatu bi fatihatil kitab, tidak diterima solat seseorang dengan tidak membaca surah Al-Fatihah. Tapi Fatihah ni kita kena baca dengan betul. Contoh kita mulakan Bismillahirrahmanirrahim. Kebanyakan kita dengar orang dia tak sebut bis sin mati, dia sebut, ada yang kita dengar kadang orang sebut sa. Bismillahirrahmanirrahim. Sa dengan sin, Bismillah dengan Bismillah, makna jadi lain. Itu di sudut huruf, belum lagi baris. Kalau Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Jadi sebetulnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Apa makna kalau baca dengan sin, baca dengan sa? Bismillahirrahmanirrahim dengan dosa Allah, nama Allah dengan dosa Allah, dan lain. Jadi sebetulnya Bismillahirrahmanirrahim, bukannya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tak boleh pun kita bagi boleh. Kenapa? Kalau kita baca tak betul, tak tepat, makna kita jadilah, makna bacaan kita lain. Ustaz, saya boleh baca Bismillah? Tak boleh, kena baca juga Bismillahirrahmanirrahim. Kerana makna boleh jadi lain oleh sebab huruf ataupun makhrajnya dah lain. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kalau baca Bismillah dengan sa, maknanya tuan-tuan, dengan dosa Allah. Ismun maknanya nama. Kalau ismun baca dengan sa, maknanya dosa. Kalau Bismillahirrahmanirrahim dengan dosa Allah, Tuhan tu dosa tuan-tuan? Tak ada. Dia yang mencipta kita. Kalau tuan-tuan anggap Tuhan tu, Allah Ta'ala tu ada dosa, berarti Allah tu ada lagi yang mencipta dia. Bismillah. Kita jangan fikir situ lah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat itu sebut betul-betul. Ayat itu sebut dengan tekan sikit ayat itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Rabbil alamin. Baca dengan ain. Jangan kita baca dengan hamzah. Baca dengan hamzah contohnya Rabbil alamin, makna lain tuan-tuan. Kalau Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Rabbil alamin, baca dengan ain, alam itu. Kalau kita baca bunyi dengan hamzah Rabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan orang-orang yang sakit. Sebab alamin adalah alam semesta. Kalau alamin adalah orang yang sakit. Adakah Nabi baca Quran depan para sahabat dengan alamin atau dengan alamin? Dengan alamin. Jadi kalau boleh tekan sikit ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan baca alamin, makna dah lain. Segala puji bagi Tuhan, segala puji bagi Allah, Tuhan bagi orang-orang yang sakit. Itu dah lain.
kedua dalam Fatihah. Yang ketiga, Maliki Yaumiddin. Ustaz, saya ada dengar satu imam tu dia baca Maliki Yaumiddin. Dia tak baca Maliki Yaumiddin dengan asli dua harakah, tapi dia baca dengan Maliki Yaumiddin tanpa mad. Saya kalau cerita bab tajwid di bab pembacaan ni, insyaAllah akan datang nanti ada whiteboard kan. Nanti sedia whiteboard, saya akan tulis biar kita nampak sikit. Maliki Yaumiddin, dua-dua boleh baca. Maliki Yaumiddin kita baca dengan mad asli dua harakah, ataupun kita tak baca dengan mad asli, kita baca Maliki pun boleh juga. Apa perbezaan di antara dua kalimah? Itu di sudut qiraat. Kalau kita di Malaysia, kita guna qiraat Hafs Ibn Nafi'. Biasanya orang yang baca Maliki Yaumiddin, dia tak baca dengan mad dua harakah Maliki Yaumiddin, dia baca Maliki Yaumiddin. Selalunya kita akan dengar dekat belah-belah Yaman, belah-belah Timur Tengah, kadang dia akan pakai qiraat Warash. Qiraat ada 7 tuan-tuan. Al-qiraatus sab'ah. Qiraat pembacaan ni ada 7. Kenapa ada 7 Ustaz? Pembacaan ni ketika Jibril datang kepada Nabi, Jibril tanya, wahai Muhammad, kalau aku nak turunkan kepada umatmu itu 7 bacaan, boleh tak? Satu bacaan, contoh Jibril nak turunkan satu bacaan kepada umat Muhammad, boleh tak Muhammad? Jibril tanya. Muhammad kata tak boleh. Kenapa? Umat Muhammad ini berbilang bangsa, berbilang suku. Tuan-tuan, bila dah berbilang suku ni, bila dah berbilang bangsa ni, lidah lain lah. Kalau kita, macam kita lah, Melayu kan, orang Melayu Malaysia kan, Kelantan lain, cakap dia, orang Perak lain, orang Kedah lain. Kalau orang Kedah, hang nak pergi mana? Itu orang Kedah, lidah dia lain sikit. Kalau orang Perak, yuk, ada kau tak pakai je, yuk. Itu orang Perak lah. Haji orang Perak je. Kalau orang Kelantan lain, orang Kelantan, weh lah mau dibuatkan pergi, yuk. Itu orang Kelantan. Kalau orang Negeri Sembilan, orang Melaka ni lain sikit, dia dah personal, pasal lidah lain. Macam tu juga dalam bangsa-bangsa lain, bangsa Bangla ke, bahasa Indonesia pun lain. Indonesia ada dengan bangsa dengan suku-suku yang lain. Di situlah Nabi SAW kata tak boleh terima satu bacaan, kerana umat Nabi berbilang bangsa. Bila umat berbilang bangsa, lidah lain. Kalau kita dengar orang India azan, macam mana dia azan? Asyhadu an la ilaha illallah. Itu orang India lah. Kalau Arab lain sikit, Allahu Akbar. Itu Arab. Kalau orang kita pun lain sikit. Tengok kalau takbir raya kan, kalau di Mekah kan, dia tak ada takbir raya, dia tak ada takbir raya berirama, tak ada melodi takbir raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau di Mekah, kalau kita di Malaysia ni, dengan irama dia, dengan melodi dia, Allahu Akbar, Allah. Satu Syekh Ahmad datang ke Malaysia, dia raya dekat Malaysia, dia tak sempat sambut Syawal dekat negara dia. Dia raya sambut Syawal dekat Malaysia. Bila dia dengar dia masjid Laukan takbir raya, dia menangis. Pasal selama dia duduk dekat Arab, dia tak tahu takbir raya tu bagi dia semangat, tak ada menangis. Tapi kat Malaysia dia menangis. Dia menangis. Pasal apa? Pasal kita ni irama. Itu tak kisahlah. Tapi nak menggambarkan kat sini bahawa bukan satu bacaan, banyak bacaan. Balik pada pembacaan Fatihah kita tadi, boleh baca
ataupun Malik Yawmiddin. Tapi kita kalau di Malaysia guna qiraat Hafs Ibnu Nafi', kita kena baca Malik Yawmiddin. Kalau dia nak baca, Ustaz, boleh tak saya baca Malik Yawmiddin? Boleh, tapi dia kena announcekan, dia kena umumkan kepada jemaah bahawa saya nak baca dengan qiraat sekian. Jadi sekiranya terdapat perbezaan antara qiraat perempuan dengan qiraat saya akan terlebih dahulu saya maklumkan. Jangan pula nanti bila dia baca Malik Yawmiddin, makmum yang kat belakang tu, makmum tu bukan orang biasa-biasa. Makmum ni orang yang tera-tera, orang yang pakar-pakar ahli tajwid, ahli qiraat. Bila dia dengar orang imam tu baca Malik Yawmiddin, dah pula disalahkan imam. Imam ni tak betul dah, bukan Malik Yawmiddin, Malik Yawmiddin. Tapi kita kena ingat bahawa dia bukan saja-saja tak salahkan dalam pembacaan dia, tetapi dia nak cuba bawa satu qiraat yang lain, tak menjadi masalah. Tapi kita tak boleh nak guna Malik Yawmiddin, pasal kita di Malaysia, majoriti Islam di Malaysia akan menggunakan qiraat Hafs Ibnu Nafi', iaitu Malik Yawmiddin. Dua makna ni sama, yang menguasai pada hari pembalasan. Kita baca Malik Yawmiddin, dan kita baca dengan baris kasrah. Tahu tak baris kasrah? Kalau saya belajar dulu, kalau guru saya tak faham apa baris atas ni, kalau kita ni guru-guru kita, alif di atas, alif balik alif baris di atas, alif baris di bawah, alif baris di depan. Itu kalau kita di Malaysia, kalau di sini lah. Kalau di Selangor, di KL ni. Tapi kalau di belah-belah kampung, belah-belah Kelantan, belah-belah Kedah, dia kalau dia ajar tentang baris, dia tak sebut alif baris atas, alif baris bawah, alif baris depan. Dia akan sebut alif fathah a, alif kasrah i, alif dhammah u, a, i, u. Kalau kita ke KL ni, alif di atas bunyinya a, alif di bawah bunyinya i, alif di depan bunyinya u, a, i, u. Tapi kalau belah-belah di kita sana tu, dia akan gunakan sebutan Arab. Alif fathah a, alif kasrah i, alif dhammah u, ba fathah ba, ba kasrah di, ba dhammah u. Sebab dalam bahasa Arab dia ada fathah, ada kasrah, ada dhammah. Kalau kita baca bahasa Arab, ada fathah, ada kasrah, ada dhammah. Jadi Malik Yawmiddin tadi, balik pada Malik Yawmiddin, jangan baca, ada juga yang bunyi Malik Yawmiddin. Dia baca dah tu bukan dengan baris bawah, dia baca dengan baris atas, Malik Yawmiddin. Kononnya dia baca tu tak sedap suara lah, tapi bila dah sedap suara, makna lain buat apa? Malik Yawmiddin, yang menguasai hari pembalasan, dan dibaris dengan bawah bunyinya di, maknanya hari pembalasan. Kalau kita baca dal dengan baris atas, sebutannya dain, maknanya hutang. Tahu hutang? Di hutang. Yang menguasai pada hari hutang. Ada tak hari hutang? Tak ada hari hutang. Yang saya tahu hari hutang ke dunia ke akhirat ada hari hutang. Mereka ke akhirat tu ada hari pembalasan, yang mana tak sempat langsaikan hutang dekat dunia, akhirat dia kena langsaikan. Macam mana langsai? Duit tak ada kat sana, amalan kita lah bagi percuma. Kita pernah dah dengan bantu kita, dengan lelah kita qiyamul lail, kita ingat boleh dapat ganjaran syurga. Tak tahu dia sampai ke akhirat, hutang kau kita kena bayar. Itu yang saya
tuan-tuan, kalau ia ada di kau, dan tentu Allah kami sembah dan kami minta pertolongan. Kalau ia selain kau ya Allah, kami minta pertolongan. Walaiyazubillah min zalik. Kena hati-hatilah dalam pembacaan Fatihah ini, terutamanya dalam solat. Jadi sebetulnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan di kau kami sembah, akan di kau kami minta pertolongan. Tak boleh sebut pun, bagi boleh sebut, bukan iya. Baca iya, kerana ya itu ada tanda syaddah, ada tanda satu. Kalau baca iya, maknanya akan di kau ya Allah kami sembah. Kalau baca iya selain kau, bahasa Arab ni dia kalau dari makna lah, kalau sama baris makna lain. Itu tak masuk lagi dalam azan lagi tu. InsyaAllah saya akan habiskan. Saya memang nak habiskan tu. Seterusnya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan menuju ke akhirat. Ihdinas siratal mustaqim. Sat itu kena betul sirat, kerana ada yang sama dengan sirat, sin-tol. Ada yang sama-sama dengan sirat, sin. Kalau ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan menuju ke akhirat yang lurus. Kalau kita baca dengan sin pada sirat itu, contohnya ihdinas siratal mustaqim, makna pun lain. Kalau sirat jalan menuju ke akhirat, ihdinas siratal mustaqim yang lurus. Kalau kita baca sirat dengan sin, ihdinas siratal mustaqim, sirat dengan sirat. Kalau sirat jalan menuju ke akhirat, kalau sirat jalan ke tapi lembu raya. Ada kita nak minta lembu raya dalam sembahyang, kita nak minta lembu raya kepada Allah Ta'ala yang lurus. Sedangkan nak pergi ke KL pun tak payah dah. Nak pergi KL pun dah habis. Sirat tu maknanya lembu raya. Kalau sirat ialah jalan menuju ke akhirat. Jadi sebetulnya ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan ke akhirat yang lurus. Kalau baca sirat, tunjukkan kami lembu raya. Makna yang nak ketebak lembu raya. Do you know lembu raya? Lembu raya is highway. Faham tak? Sebab saya explain sikit. Lembu raya is highway in English. Okay. Jadi lembu raya, tapi lembu raya itu perkataan yang khusus untuk dunia. Sekarang ni kita menghadap Allah, kita nak minta akhirat ni. Jadi sot dengan sin tu ada beza. Kalau boleh dia tempat ada sot. Ihdinas sirat, bukan sirat. Ada juga orang yang baca dengan fathah. Dia baca ihdinas siratal, dia baca dengan baris atas sarat. Atau sarat, dia baca dengan sarat. Makna pun lain. Kalau sarat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami kanser. Tahu penyakit kanser? Sarat tu maknanya kanser. Oleh kerana baris lari sikit atas bawah, makna pun lain. Oleh kerana huruf yang tak tepat pun dengan sifatnya pun, makna pun lain. Jadi yang sebetulnya ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan akhirat yang lurus. Jangan baca sirat dengan sin.
mereka kita boleh makan. Tapi oleh kerana mereka menyeleweng kitab Taurat dan juga Injil, maka kita sembelih pun kita tak boleh makan. Sebab itu kalau kita nampak orang Yahudi, nampak orang Kristian, jangan panggil, baik Yahudi, Kristian, dia marah tak? Dia marah tuan. Atau kita nak panggil orang yang bukan agama Islam, wahai golongan ahli kitab, panggil ahli kitab. Masa dia golongan ahli kitab, pernah dengar tak parlimen dulu, Sabi Belu, dia cukup marah. Saya sudah pandai tolong sama orang Islam, tapi orang Islam tetap panggil saya kafir. Dia bukan kafir pun, tapi panggil tu jangan panggil kafir, panggil ahli kitab. Nampak orang Yahudi, nampak orang Kristian, Yahudi, Kristian, jangan panggil. Itu orang wahai ahli kitab. Lemus sikitlah. Itu lemus sikit ahli kitab. Itu Nabi ajar kepada Allah Ta'ala ajar kepada Nabi, panggil Yahudi, panggil Kristian, jangan panggil Yahudi, jangan panggil Kristian, panggil dia ahli kitab. Ada pula orang yang tak panggil ahli kitab, ini buat Yahudi, ini buat Kristian, ini buat yang kurang anak, kau panggil ahli punak orang anak. Jangan malah panggil dia. Okey, itu berkenaan dengan Fatihah. Soal amin, adakah perlu kita baca amin dalam sembahyang kita dan juga di luar solat? Dalam sembahyang kita kena baca amin, tapi dia taklah yajuz. Dalam kitab Fiqhul Manhaji disebut tak digalakkan. Maknanya kita baca bersama dengan imam kalau solat berjemaah. Tapi kalau di luar daripada solat, contohnya dalam diri, kita tak perlu baca amin lah. Kerana apa? Kerana jumhur ulama berpendapat bahawa kalau kita baca Fatihah sekali dengan amin di luar daripada solat, itu dah kita tambah ayat. Kerana apa? Kerana Fatihah, dalam Fatihah, ayat Fatihah ada sab'ah masani, ada 7 ayat. Dia ada 7 ayat. Tapi kalau kita baca luar daripada solat, amin, maknanya kita dah tambah jadi 8 ayat. Cuma dia tak dikira sebagai 8 ayat hanya dalam solat, sama ada solat berjemaah ataupun solat infradi, solat bersendirian. Contoh kita pergi majlis tahlil ke, pergi wirid ke, baca Fatihah tu yang baca amin. Kalau bila kita baca amin, jumhur ulama, dia bukan ba'dul ulama, ini jumhur ulama. Kalau tuan-tuan nakkan referensi, nakkan dia rujukan, boleh kita rujuk dalam kitab Fiqhul Manhaji. Di situ ada pembahasan tentang Fatihah. Jadi jumhur ulama, bila disebut jumhur ulama, majoriti ulama, bukannya setengah ulama, majoriti ulama, dia mengatakan bahawa kalau kita baca amin di luar daripada solat, maka dia menjadi 8 ayat. Cuma kecuali dalam solat saja, tak dikira sebagai 8 ayat, dia tetap jadi 7 ayat. Okey, itu dalam Fatihah. Dan satu lagi masalah. Okey, satu lagi tentang azan. Azan ini saya bukan biar azan lah. Cara kita azan, kalau boleh kita bila kita lakukan azan tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jangan kita panjangkan ba tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu makna dah lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tapi kalau kita baca dengan alif madda, baca dengan mat asli pada huruf ba, iaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, maknanya Allah gendang, Allah bergendang, tergendang. Akbar tu dengan akbar tu yang maha besar. Kalau akbar gendang, Allah gendang, Allah gendang, maknanya kemudian asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah. Alif sad dan alif tambah ta. Kalau kita nak berhenti pada solat, pastikan kita berhenti dengan ha. Hayya 'alas salah. Kita wakaf dengan ha. Tapi kalau kita wakaf dengan la, hayya 'alas salah, tak ada bunyi ha.
islauha al-yawma bima kuntum ta'malun. Jadi hayya 'alas shalah, wakafkan dengan ha, jangan wakafkan dengan la. Karena wakaf dengan ha, jom pergi sembahyang. Kalau wakaf dengan la, hayya 'alas shalah, jom pergi neraka solat. Itu hayya 'alas shalah, kena hati-hati. Kemudian hayya 'alal falah, jom menuju kejayaan. Jangan kita syadahkan pada lam alif, hayya 'alal falah. Ada setengah muazzin itu memanglah nak bagi sedap, tapi tak kena lah. Hayya 'alal falah, dia baca pula baris syadah atau baris satu pada lam alif tu. Kalau hayya 'alal falah, jom menuju kejayaan. Kalau dibaca dengan lam alif tu ada tanda satu, hayya 'alal falah. Falah tu maknanya peladang, petani. Jom menuju kepada petani. Petani yang mana? Itu dalam bahasa Arab, baris dari makna dari huruf tak kena pada sifat dan makhraj pun boleh daripada. Jadi dalam azan, dalam sembahyang pun kita kena berhati-hati dalam bacaan kita. Kerana apa? Kerana lebih-lebih lagi dalam solat kita baca Fatihah. Kerana kalau kita nak Allah Ta'ala jawab Fatihah kita baca dengan betul. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Allah Ta'ala jawab Fatihah kita. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian. Ala hamidani abdi. Kalau betul baca Fatihah kita, Allah Ta'ala akan jawab. Apa jawapan Allah? Hamidani abdi, hamba telah memuji akan daku. Barulah ada kemudian dalam Fatihah kita. Jadi kalau boleh kita, kalau ada kelas-kelas tajwid, ada kelas-kelas qiraat, kita hadirilah supaya kita lebih fasih bacaan kita. Lebih fasih bacaan kita. Dan satu lagi saya nak ulangkan, dalam azan pun kita kena berhati-hati juga. Kerana orang akan mendengar azan kita, bila mendengar azan kita, kalau dia memahami makna, bagi dia khusyuk hati dia. Tapi kalau dia makna tu lain daripada dia asal, hati pun tak khusyuk. Kalau boleh azan tu hayya 'alas shalah, saya ulang balik lah, hayya 'alas shalah, waqaf dengan ha pedas tu, bukan ha macam serigala. Lepas tu hayya 'alal falah, tak ada satu ke situ. Jangan pula kita tambah hayya 'alal falah, jom menuju kepada petani. Falah tu maknanya petani ataupun peladang. Boleh sebenarnya. Jadi satu lagi akbar. Ada dua masalah di sini akbar. Selalunya kita akan dengar akbar, orang akan baca pada akbar, gendang, pada gendang. Satu lagi ada juga orang yang takbir disebut Allahu Akbar. Macam kambing, Allahu Akbar. Mana boleh juga. Yang sebetulnya Allahu Akbar. Kalau dibaca Allahu Akbar, dah jadi dua hamzah di situ. Pertama dipanggil hamzah harful istifham. Maknanya harful istifham, tanda-tanya. Kalau kita baca Allahu Akbar, adakah Allah Maha Besar? Kita tanya balik Allah Ta'ala. Padahal kita rasa Allah Maha Besar. Oleh kerana bacaan kita tak tepat, kita tanya balik, adakah Allah Maha Besar? Jadi yang sebetulnya Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar dia ada dua hamzah. Hamzah yang pertama ialah